Baik, banjir besar Disember 2014 di Kelantan bukan sahaja menyebabkan anggaran kerugian melebihi RM1 bilion, malah tragedi memberi impak kepada kelangsungan hidup mangsa. 202,890 mangsa banjir melibatkan 9 jajahan menerima tempias dan Manik Urai di Kuala Krai menjadi lokasi tragedi terburuk. Pada awal tahun 2020 ini, situasi di sana berubah. Ikuti laporan khas wartawan Amin Hayat Rahim. Bilangan mangsa banjir di Kelantan terus meningkat. Dilema itu turut menyelimuti jirannya, Mustafa Muhammad 33. 17 hingga 28 Disember 2014, 9 jajahan di Kelantan diuji banjir lumpur sehingga diibaratkan sebagai tsunami darat. Tragedi selama 12 hari itu melibatkan 202,890 mangsa. Jajahan Tanah Merah bilangan mangsa banjir tertinggi iaitu 47,813, diikuti Kota Baru 43,124 dan Kuala Krai 36,646. Kuala Krai dengan keluasan 2,329 km persegi menjadi lokasi terburuk. Jika saya boleh membawa anda ke persimpangan Gucil menghala ke Kota Baru dan Gua Musang, bayangkan paras bahaya Sungai Kelantan ialah 25 meter. Tragedi banjir 2014 pula, paras air terburuk mencecah 34,17 meter, iaitu beza 9,17 meter. Ia sekaligus memadamkan rekod banjir besar di Kuala Krai pada tahun 1931 dengan ketinggian paras air 31,31 meter dan pada tahun 1979 32,02 meter. Situasi ini bukan sahaja menyebabkan kemusnahan terhadap harta benda, infrastruktur dan alam sekitar, tragedi meragut 13 nyawa, 10 dewasa dan 3 kanak-kanak. Manik Urai lama terletak di daerah Olak Jeram yang dihuni lebih 500 keluarga paling teruk terkesan. Ada mangsa yang mengadu dinafikan hak untuk menerima bantuan rumah. Antara mangsa Kati Jaman atau Mek Jah seperti yang pernah saya laporkan di Berita TV9 April 2015 lalu. Namun, pada tahun ini, situasi telah berubah. Baguslah. Cukuplah. Cukup. Alhamdulillah. Semua barang dia bagi belakang kita mari. Macam bawa ke baju lah. Barang dia bagi belakang. Dia tak beri kat 3 getah dengan mesin bas tu saya tak beri. Barang menggalai semua atas dia belakang. Jadi kita duduk senang lah. Meja antara 59 keluarga penerima bantuan rumah Lembaga Zakat Selangor manakala tanah diduduki sumbangan Kerajaan Negeri Kelantan. Taman Darul Ihsan terletak di Cabang 3 dilengkapi kemudahan infrastruktur mula diduduki sejak tahun 2016. Manjur tidak jauh dari Manik Urai turut dijadikan pusat penempatan mangsa banjir. Ia hasil ihsan Kerajaan Persekutuan kepada 33 keluarga. Ini membuktikan rakyat Malaysia mempunyai nilai kemanusiaan yang tinggi biarpun berbeza pandangan dan ideologi politik. Akibat gelombang kedua banjir, jaringan pengangkutan turut lumpuh. Landasan kereta api untuk Kedabung, Gua Musang, Tanah Merah atau ke Wakaf Baru musnah. Stesen Manik Urai ini kemudian dinaik taraf dan siap akhir tahun 2018. Kemudahan termasuk kaunter khidmat pelanggan, surau, kantin dan tempat menunggu yang lebih selesa disediakan. Namun operasinya tergendala. Bersama-sama saya ialah pengurus stesen kereta api Manik Urai, Muhammad Asri Mustafa. Tuan, mengapa situasi ini berlaku? Umpamanya sekarang ini kita masih memerlukan landasan 2 dan landasan 3 untuk berselisih. Memerlukan landasan kedua ketiga ni boleh memendekkan masa, mencepatkan masa pergerakan train, pergerakan kereta api lah senang. Semua kelengkapan untuk stesen ni semua lengkap. Cuma sekarang kita yang tak adanya komputer untuk jual tiket saja. Terima kasih. Baiklah, menyentuh mengenai kemudahan infrastruktur lain, jambatan juga menjadi keutamaan. Jambatan pemberian bernilai hampir RM30 juta ini dibina pada November 2016
Ia sepatutnya siap pada tahun 2018, namun banjir kilat menyebabkan pembinaannya tergendala. Tahun ini pembinaannya memasuki fasa akhir. Di Gua Musang, Jabatan Pulau Setelu merentasi Sungai Negiri menghubungkan Jalan Gua Musang Jeli yang musnah telah mula dibuka sejak Mei tahun lalu. Jambatan baru sepanjang 700 meter ini membabitkan kos RM36.7 juta. Didabung, jabatan landasan kereta api di Kemubu seberat 200 tan juga dihanyutkan arus deras. Proses menaik taraf menelan kos RM17.5 juta dan mula dibuka pada Mei 2016. Bersama-sama saya ialah Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kuala Krai, Kapten Muhammad Hanif Omar. Tuan, apakah solusi jangka masa panjang dalam menangani masalah banjir? Okey, antara yang paling utama yang untuk mengatasi masalah banjir adalah salah satunya adalah mempercepatkanlah pembinaan empangan di hulu Sungai Kelantan, di Sungai Negeri dan Sungai Galas. Bagaimana yang kajian yang dibuat, dia dapat mengurangkan kesan banjir sehingga 30%. Jadi ia adalah satu jalan yang saya rasa yang terbaiklah untuk mengawal banjir terutamanya di lembangan Sungai Kelantan dan terutama sekali di Kuala Krai. Terima kasih. Julai 2019, Kerajaan Persekutuan mempertimbangkan cadangan Kelantan bagi menyegerakan projek empangan lebir di Gua Musang dengan kos RM3.5 bilion. Laporan Amin Hayat Rahim dan jurukamera Muhammad Haizal Kamis, TV3.